Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Hazmila binti Hassan dan rakan-rakan sekalian. Pengurusan komunikasi merupakan aspek penting yang perlu dititik beratkan dalam tadbir urus sesebuah organisasi. Ini disebabkan kejayaan organisasi bergantung pada sejauh mana mesej organisasi itu dapat disalurkan dan disampaikan secara efektif kepada halayak sasaran dalam membantu organisasi mencapai sesebuah misi serta matlamat yang telah ditetapkan. Miller dan Barbour pada tahun 2014 telah menjelaskan komunikasi organisasi penting dalam memberi gambaran bagaimana sesebuah organisasi mempamerkan imej kehadiran, mewujudkan suasana yang baik untuk pelaburan dan membentuk budaya organisasi yang bercirikan positif kepada halayak mereka. Oleh itu, pada hari ini, kumpulan kami akan mengupas dan membentangkan mengenai rancangan komunikasi bagi Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia iaitu JKMM. Berikut adalah ahli-ahli dalam kumpulan kami yang bergilir-gilir menyampaikan perbentangan kumpulan kami. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Habibah Maulud Omar, nombor metrik 267317. Saya akan menceritakan sedikit sebanyak tentang latar belakang organisasi. Latar belakang organisasi. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM ditubuhkan pada April 1946 dan telah ditempatkan di bawah banyak kementerian dan yang terkini iaitu sejak tahun 2004 di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dengan misi memperkasa masyarakat yang memerlukan ke arah kesejahteraan sosial. JKM lebih dikenali sebagai jabatan yang memberikan perkhidmatan bantuan, bukan setakat bantuan kewangan sahaja, malah menjadi perkhidmatan utama JKM. JKM turut menawarkan perkhidmatan psikologi dan kaunseling, perkhidmatan perlindungan kepada orang kurang upaya, warga emas, kanak-kanak, mangsa pemerdagangan orang, mangsa keganasan rumah tangga, golongan rentan, mangsa bencana dan perkhidmatan institusi kebajikan. Pentadbiran di JKM dibahagikan mengikut negeri, bahagian dan daerah. JKM mempunyai 14 bahagian atau unit yang meliputi bahagian pengurusan, Jabatan Pembangunan Orang Kurang Upaya, bahagian perancangan dan pembangunan, bahagian kanak-kanak, bahagian perundangan dan penguatkuasaan, bahagian komuniti, bahagian dasar hubungan antarabangsa, bahagian warga emas, bahagian perintah khidmat masyarakat, bahagian psikologi dan kaunseling, dan bahagian pengurusan maklumat. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Hadijah binti Omar, student ID 267320. Saya akan menjelaskan mengenai objektif program peningkatan amalan komunikasi. Objektif yang pertama adalah untuk memastikan semua kaki tangan mendapat maklumat yang jelas, cepat dan tepat. Komunikasi merupakan asas dalam sistem pengurusan di sesebuah jabatan. Ianya sangat penting dalam proses pengurusan kerana pemilihan medium komunikasi yang bersesuaian akan menentukan kejayaan organisasi dalam mencapai misi, visi dan objektif organisasi. Yang kedua, memberikan pilihan kaedah komunikasi yang berkesan untuk meningkatkan mutu kerja dan perkhidmatan yang efektif. Kaedah komunikasi dipilih oleh organisasi akan mempengaruhi cara kaki tangan untuk bekerja dan memberi perkhidmatan yang terbaik. Kaki tangan adalah cerminan jabatan atau organisasi. Dan objektif yang terakhir, menyediakan sistem komunikasi yang sistematik dan teratur untuk setiap peringkat pengurusan. Organisasi harus bijak dalam menentukan sistem komunikasi yang bersesuaian dan tidak menyebabkan bebanan kepada kaki tangan. Seterusnya, saya akan menyerahkan pembentangan kepada rakan saya Umi untuk mengupas lebih lanjut mengenai analisa SWOT JKM. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Umi Kalsum binti Azmi, student ID 267422, akan menjelaskan mengenai analisa SWOT berkaitan tentang kekuatan dan kelemahan rancangan komunikasi JKM.
kekuatan. JKM mempunyai portal komuniti yang sangat mudah untuk diakses oleh orang awam, warga JKM dan badan NGO yang berdaftar di bawah JKM. Portal komuniti JKM boleh diakses pada pautan www.jkm.gov.my. Hebahan dalam bentuk infografik mengenai produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh JKM dimuat naik ke dalam portal komuniti JKM. Dengan kelebihan menggunakan infografik iklan, orang ramai mudah faham mengenai perkhidmatan yang ditawarkan oleh JKM. Ianya lebih padat dan bersifat informatif. Dengan menggunakan portal komuniti, jangkauan sasaran adalah lebih luas. Ini kerana ianya boleh diakses dari seluruh negara, malah dari seluruh dunia. Dengan penggunaan teknologi, pihak jabatan dapat menjimatkan kos pentadbiran termasuklah penjimatan kertas yang merupakan material pentadbiran yang utama bagi sesebuah jabatan. Jika menggunakan papan iklan, iklan di televisyen dan radio dan edaran brosur dan pamflet, pihak jabatan tidak boleh mengira atau mengukur seberapa ramai audiens yang telah melihat iklan tersebut. Dengan menggunakan kaedah digital marketing, pihak jabatan boleh mengetahui seberapa ramai orang yang telah melihat iklan tersebut dan dari mana mereka melihat iklan tersebut. Pihak jabatan juga dapat melihat beberapa orang yang telah melawati laman web rasmi mereka. JKM masih mengamalkan komunikasi bertulis sebagai salah satu medium komunikasi mereka, iaitu dengan edaran perkeliling perkhidmatan, memo, brosur bercetak dan newsletter. Walaupun dianggap menggunakan cara komunikasi yang lapuk, namun cara ini masih relevan untuk penyimpanan rekod dan data. Kelemahan: sistem komunikasi yang diamalkan di dalam kerajaan akan melalui beberapa proses yang sangat panjang dan melibatkan prosedur yang banyak, mulai dari menerima arahan dari pihak pengurusan tertinggi, kemudian arahan atau maklumat tersebut akan disampaikan kepada bahagian pengurusan. Bahagian pengurusan akan memproses maklumat tersebut dan mengeluarkan perkeliling perkhidmatan dan diedarkan kepada ketua-ketua jabatan di peringkat negeri. Pengurusan di peringkat negeri akan mengedarkan perkeliling tersebut kepada pihak bahagian, jajahan atau daerah. Proses yang sangat panjang ini menyebabkan maklumat tidak dapat disampaikan dengan cepat. Semasa proses penyampaian maklumat juga akan menimbulkan beberapa masalah lain seperti pekerja yang tidak berminat untuk mengambil tahu mengenai perkembangan jabatan akan mengabaikan perkeliling tersebut. Ketua pejabat yang tidak menghebahkan mengenai perkeliling baharu kepada orang bawahannya dan masalah-masalah lain. Sesuatu sistem atau dasar baharu yang diperkenalkan oleh pihak jabatan akan dihebahkan kepada peringkat atasan dan pengurusan tertinggi di setiap negeri dan daerah sahaja. Pegawai yang bertanggungjawab tidak dipanggil untuk menghadiri taklimat atau latihan mengenai dasar tersebut. Oleh itu, pegawai yang bertanggungjawab kurang faham mengenai maklumat dasar baharu tersebut. Hasilnya, pegawai yang bertanggungjawab tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik kerana kekeliruan maklumat. Penggunaan teknologi dalam pengurusan sesebuah jabatan merupakan hal yang sangat baik kerana perkembangan teknologi akan memudahkan pekerjaan, namun di sebalik kemudahan ini, terdapat banyak keburukan. Antaranya ialah tidak semua tempat mempunyai capaian internet yang baik. Sesetengah tempat di pedalaman seperti pedalaman Sabah dan Sarawak mempunyai sistem jaringan internet yang lemah. Oleh itu, kaki tangan akan menghadapi masalah untuk mengikuti perjumpaan, mesyuarat atau kursus yang dilakukan secara webinar. Kaki tangan yang bertugas di pedalaman terpaksa mencari tempat yang mempunyai capaian internet yang bagus untuk mengikuti perjumpaan tersebut. Portal komuniti JKM tidak diselenggara dengan baik. Banyak maklumat yang tidak dikemas kini dan sudah tidak relevan di dalam jabatan namun masih boleh dicari dalam portal komuniti JKM dan orang yang melawati portal tersebut tidak mendapati maklumat yang sepatutnya. Borang-borang untuk kaki tangan juga tidak dikemas kini di dalam portal dan menyebabkan kaki tangan terpaksa berhubung dengan pihak pengurusan di peringkat ibu pejabat. Seterusnya, saya akan menyerahkan pembentangan kepada rakan saya Syafiq untuk mengupas lebih lanjut mengenai analisa SWOT, peluang dan ancaman bagi rancangan komunikasi JKM.
Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syafiq bin Hairul Anwar. 268197 akan menyambungkan mengenai analisa SWOT berkaitan tentang peluang dan ancaman rancangan komunikasi JKM. Peluang. Kemajuan dalam teknologi memberi peluang kepada pihak jabatan untuk menambah dan menaik taraf sistem komunikasi dan perkhidmatan kepada golongan sasar. Selepas penularan virus COVID-19 dan penguasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP menyebabkan JKM mengambil satu langkah ke depan untuk menangani isu memberi perkhidmatan kepada golongan sasar secara atas talian. Segala arahan, maklumat dan perkeliling perkhidmatan terbaru terus disampaikan melalui email dan aplikasi WhatsApp yang lebih cepat dan mudah. Pihak jabatan telah memperkenalkan permohonan bantuan secara atas talian bagi tujuan memudahkan orang awam yang terjejas dan memerlukan bantuan memohon bantuan melalui internet dan aplikasi sahaja tanpa perlu keluar rumah. Media sosial digunakan secara meluas dan dilihat ianya sangat berkesan dan efektif kepada ketika itu. Pihak JKM membuat hebahan kepada rakyat Malaysia melalui Facebook, Telegram, portal komuniti dan iklan di televisyen dan radio. Komunikasi bersemuka kini dapat dilakukan menggunakan panggilan video dan webinar. Penggunaan medium komunikasi ini mula menjadi trend apabila konsep bekerja dari rumah PDR mula diperkenalkan ketika penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Walaupun PKP telah ditarik balik dan amalan kerja dibuat seperti yang sebelum ini, namun medium komunikasi ini masih diteruskan dan menjadi amalan semua sektor, tidak kira kerajaan maupun swasta. Kaedah ini dianggap sangat praktikal dan relevan, malah telah diamalkan di negara maju. Sebelum ini, perhimpunan bulanan jabatan akan diadakan setiap awal bulan dan diadakan di Putrajaya serta dihadiri secara fizikal. Namun kini, semua warga boleh menghadiri perhimpunan bulanan jabatan melalui webinar. Mesyuarat jabatan yang melibatkan banyak pihak juga dapat dilihat dengan mudah walau di mana mereka saja berada. Ancaman. Tidak semua kemajuan teknologi akan memberi kemudahan kepada penggunanya. Teknologi juga boleh membawa kepada kemudaratan. Hal ini disebabkan oleh iklan yang dimuat naik di dalam portal serta hebahan melalui WhatsApp dan Facebook. Boleh dieksploitasi oleh orang yang tidak bertanggungjawab dan menyebabkan perkara yang tidak betul kepada mana-mana pihak lain. Perkara ini juga akan menyebabkan orang awam terkeliru dan mula membuat kesimpulan masing-masing sehingga terjadinya salah faham terhadap pihak jabatan dan kerajaan. Ia juga menyebabkan para kaki tangan keliru dan menjadikan bebanan tugasnya semakin bertambah. Maklumat dan data yang diedarkan melalui aplikasi WhatsApp dan Facebook juga sukar untuk disimpan kerana bukan berbentuk hard copy. Terdapat kaki tangan yang tidak menyimpan dan mendokumentasikan setiap arahan dan perkeliling yang diedarkan melalui aplikasi-aplikasi tersebut di dalam fail kerana beranggapan simpanan secara maya saja sudah mencukupi. Kemajuan teknologi juga tidak dapat diikuti oleh semua golongan umur kaki tangan. Terdapat kaki tangan yang sudah berumur 50-an yang akan menamatkan perkhidmatan beranggapan perubahan dalam teknologi adalah sangat menyusahkan dan mereka tidak dapat mengikuti segala perubahan itu dengan mudah. Mereka juga akan bersifat sambil lewa dan meremehkan tugasan yang memerlukan kemahiran yang menggunakan teknologi. Seterusnya, saya akan menyerahkan pembentangan kepada rakan saya, Lina Ervina ataupun Cik Vin untuk membicarakan tentang dasar yang dipilih dan prosedur komunikasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Lina Ervina binti Ahmad, nombor matrik 268167. Saya akan menyambung mengenai analisa SWOT berkaitan tentang dasar yang dipilih dan prosedur komunikasi rancangan komunikasi bagi Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dasar yang dipilih, komunikasi interpersonal dan komunikasi organisasi. Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang dilakukan secara bersemuka yang melibatkan dua orang atau lebih. Komunikasi interpersonal melibatkan reaksi dan bahasa badan yang diperlihatkan oleh kedua-dua pihak, tidak kira melalui lisan atau bukan lisan.
Komunikasi ini juga merupakan komunikasi yang sering dilakukan di dalam kehidupan seharian yang digunakan secara meluas, terutamanya dalam sesebuah organisasi. Komunikasi ini berlaku dua arah, iaitu terdapat tindak balas antara komunikator dan komunikan. Komunikasi organisasi menurut takrifan dari Goldhaber 1986, komunikasi organisasi adalah sebuah proses penciptaan serta saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang bergantung oleh satu sama lain untuk mengatasi lingkungan tidak pasti atau lingkungan berubah-ubah. Komunikasi ini melibatkan komunikasi yang terjadi di dalam sesebuah organisasi dalam proses pertukaran dan pengiriman informasi. Proses penyampaian, penerimaan, bertukar informasi dan maklumat dapat dilakukan secara formal atau tidak formal. Terdapat 4 prosedur komunikasi. Yang pertama, tujuan komunikasi. Pada peringkat ini, setiap pihak yang terlibat dalam proses komunikasi akan memainkan peranan sendiri untuk mencapai tujuan komunikasi tersebut. Contohnya, Ketua Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat mengarahkan semua kaki tangan yang bertugas di Pusat Pemindahan Sementara bagi bencana banjir untuk mematuhi prosedur dan peraturan di Pusat Pemindahan Banjir Sementara. Yang kedua, material. Material yang sering digunakan dalam setiap proses komunikasi di dalam jabatan ini ialah email, portal, telefon, perkeliling, memo dan laman web rasmi jabatan. Setiap material yang digunakan mengikut kesesuaian kepada jenis arahan dan maklumat yang hendak disampaikan. Yang ketiga, langkah-langkah. Langkah-langkah yang sering diambil dalam prosedur komunikasi ialah lebih kepada langkah-langkah yang akan diambil bagi memberi maklum balas daripada maklumat atau arahan yang diterima. Contohnya, arahan dari Ketua Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat mengenai etika berpakaian ketika bertugas di kaunter perkhidmatan Jabatan Kebajikan Masyarakat melalui perkeliling perkhidmatan yang diedarkan oleh Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri, maka arahan tersebut perlulah dipatuhi. Yang keempat, penegasan ulang atau kesimpulan. Pada peringkat ini, penegasan ulang akan dibuat sekiranya komunikasi ini tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada peringkat awal prosedur. Pihak yang terlibat dengan prosedur ini akan kembali kepada prosedur pertama dan memahami tujuan komunikasi tersebut. Sekiranya komunikasi tersebut mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Ketua Jabatan boleh memberi penilaian dalam bentuk laporan untuk memperlihatkan keberkesanan arahan dan tindakan kaki tangannya. Seterusnya, saya akan menyerahkan pembentangan kepada rakan saya Azrin untuk membincangkan tentang proses komunikasi dan cadangan penambahbaikan rancangan komunikasi Jabatan Kebajikan Masyarakat. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Azrin Hayati binti Abdul Wahid, student ID 267451. Saya akan menjelaskan dengan lebih lanjut berkaitan tentang proses komunikasi dan cadangan penambahbaikan rancangan komunikasi JKM. Proses komunikasi. Yang pertama, pengurus. Pada peringkat ini, pengurus merujuk kepada Ketua Pengarah JKM yang mempunyai peranan dalam memberi arahan atau maklumat mengenai sesuatu dasar atau arahan terbaharu. Ketua Pengarah akan menyampaikan mesej tersebut kepada pengarah di peringkat negeri untuk disampaikan kepada kaki tangan di peringkat negeri. Medium yang sering digunakan ialah perkeliling dan memo. Kedua, komunikasi ke bawah. Pada peringkat ini, komunikasi ke bawah mewakili peringkat pengarah JKM negeri. Arahan yang diberikan oleh Ketua Pengarah akan disampaikan melalui salinan perkeliling yang telah diedarkan. Pengarah akan mengarahkan edaran perkeliling di setiap pejabat kebajikan bahagian jajahan atau daerah untuk melaksanakan setiap arahan yang diterima.
Alat komunikasi yang digunakan ialah email, salinan berkeliling, fax dan aplikasi WhatsApp. Yang ketiga, komunikasi reciprocal. Pada peringkat ini, komunikasi reciprocal diwakili oleh penolong pengarah bahagian atau pegawai kebajikan masyarakat jajahan atau daerah. Mereka menerima arahan daripada pengarah negeri dan menyampaikan kepada kaki tangannya dengan menggunakan media memo dan salinan berkeliling. Pada peringkat ini, mereka merupakan orang yang bertanggungjawab untuk memberi maklum balas kepada pihak pengurusan atasan mengenai maklum balas terhadap arahan yang telah dikeluarkan. Mereka juga merupakan orang yang bertanggungjawab untuk menyampaikan arahan tersebut secara terperinci kepada orang bawahan. Yang keempat, subordinat. Subordinat diwakili oleh kaki tangan JKM yang berada di peringkat bahagian atau daerah. Mereka berperanan untuk menerima dan melaksanakan arahan yang diberikan bagi mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Cadangan penambahbaikan. Cadangan penambahbaikan sistem komunikasi yang diamalkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Yang pertama, membuat kursus pemantapan bagi meningkatkan penghayatan kaki tangan. Pihak jabatan harus menganjurkan kursus pemantapan perkhidmatan jabatan dan mewajibkan semua kaki tangan dari semua peringkat hadir kursus tersebut. Hal ini untuk memberi ruang kepada semua kaki tangan untuk menghayati dan mengingati semula semua misi, visi dan objektif jabatan. Perkara ini juga sangat penting agar kaki tangan tidak tersasar dari tujuan utama bekerja di jabatan ini. Kursus ini juga dilakukan untuk memberi maklumat dan pendedahan sekiranya terdapat perubahan dalam dasar dan prosedur kerja. Yang kedua, menggalakkan komunikasi lisan secara individu di antara ketua jabatan dan kaki tangan di bawahnya. Ketua jabatan harus lebih peka dan memberi galakan kepada kaki tangannya melalui lisan, tidak kira melalui apa jua medium. Kaki tangan akan lebih bersemangat untuk bekerja jika berada di bawah pentadbiran yang betul dan menghargai kaki tangan. Yang ketiga, peringatan tegas dari ketua jabatan bagi mengingatkan kaki tangan di bawahnya mengenai dasar-dasar dan arahan terbaru dari ketua pengarah. Adalah menjadi tanggungjawab ketua jabatan untuk memperingatkan orang bawahannya untuk lebih peka kepada arahan dan dasar-dasar baru dari pihak pengurusan. Hal ini untuk memudahkan kaki tangan bekerja di bawah sasaran dan persekitaran yang betul. Ketua jabatan boleh membuat memo secara berulang kepada kaki tangannya melalui aplikasi WhatsApp kerana ianya merupakan aplikasi yang sering diguna pakai dalam proses komunikasi sehari-hari. Yang keempat, memastikan pegawai yang bertanggungjawab mengemaskini portal komuniti JKM. Pegawai yang bertanggungjawab dalam portal komuniti JKM seharusnya lebih peka terhadap perubahan yang berlaku dalam jabatan. Segala informasi terkini harus dikemaskini ke dalam portal komuniti untuk memberi maklumat yang sepatutnya kepada semua orang awam dan kaki tangan. Portal JKM merupakan wajah kepada jabatan. Oleh itu, portal JKM harus sentiasa dikemaskini dan memberi hebahan yang benar kepada golongan sasar dan orang awam lainnya. Seterusnya, saya akan menyerahkan semula kepada Habibah untuk membuat kesimpulan pembentangan kumpulan kami dan mengakhiri pembentangan dari kumpulan kami mengenai rancangan komunikasi JKM. Terima kasih Azrin. Berdasarkan Pelan Perancangan Komunikasi Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia, sistem komunikasi jabatan ini haruslah ditambah baik bagi menjamin mutu perkhidmatan yang diberikan kepada golongan sasar. Cara kaki tangan menggunakan prinsip komunikasi semasa berurusan dengan klien sangat penting kerana golongan sasar jabatan merupakan golongan yang sangat sensitif dan sangat memerlukan bantuan. Komunikasi merupakan perkara asas dalam penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Komunikasi yang berkesan akan membantu kaki tangan mencapai misi dan visi yang telah ditetapkan oleh jabatan. Dengan ini,
Sekian sahaja pembentangan berkumpulan dari kami dan kami akhiri dengan ribuan terima kasih dan sehingga berjumpa lagi.